Ini kita upload mas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, di pagi Jumaat yang mulia, dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Teman-teman dikasihi sekalian, pagi ini kita sambung lagi pelajaran kita pada ayat yang ke-94 ya, dari surah Yusuf alaihi salatu wassalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Dan semasa kafilah mereka meninggalkan Mesir menuju ke tempat bapa mereka di Palestin, berkatalah bapa mereka kepada kaum kerabatnya yang ada di sisinya, sesungguhnya aku ada terbau akan bau Yusuf. Jika kamu tidak menyangka aku sudah nyanyuk, tentulah kamu akan percaya. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya ayah masih berada dalam keadaan tidak siumanmu yang lama. Falamma jaa al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basiran. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Maka sebaik-baik sahaja datang pembawa khabar berita yang menggembirakan itu, ia pun meletakkan baju Yusuf pada muka Nabi Yaqub, lalu menjadilah ia celik kembali seperti sedia kala. Nabi Yaqub berkata, bukankah aku telah katakan kepada kamu, sesungguhnya aku mengetahui dengan perantaraan wahyu dari Allah akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Mereka berkata, wahai ayah kami, mintakanlah ampun bagi kami akan dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Nabi Yaqub berkata, aku akan memintakan ampun bagi kamu dari Tuhanku. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun, lagi maha mengasihani. Baiklah teman-teman yang dihormati sekalian, alhamdulillah hari ini kita masuk kepada siri yang ke-20 lebih dah 23 dah kita ni berkenaan dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, di mana di sini berlaku pertemuan di antara Nabi Allah Yusuf alaihi salam dengan adik-beradik dia. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berkata kepada adik-beradik dia, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Nabi Yusuf berkata, bawalah bajuku ini, yakni baju ni kata ulama diwarisi dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam
kemudian kepada anaknya Nabi Allah Ishaq alaihi salam, kemudian kepada anaknya Nabi Allah Yaqub alaihi salam, kemudian dipakaikan juga oleh Nabi Allah Yaqub, diletakkan di tekak Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka baju yang sama jugalah berkata Nabi Yusuf kepada adik-beradik dia, idhabu biqamisi hadha, ya, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Yakni, gila bawa baju aku balik ke negeri Mesir sana, jumpa dengan ayah, mencapak, meletaklah di muka ayah. Dia kata, ya'ti basira, yakni akan marilah semula penglihatan ayah kepada kamu. Baik. Mereka nak bawa khabar gembira pertemuan Nabi Yusuf dengan mereka, Bunyamin dengan mereka ini ke bumi Kanaan, tempat tinggalnya ayah mereka, ya, selepas mereka pergi pada kali yang ketiga. Di sini Allah Subhanahu wa taala menzahirkan satu mukjizat di atas Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Yaqub telah merasai akan bau Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dia rasa bau Nabi Yusuf, dan Allah Ta'ala telah memberikan kekuatan perasaan dengan khabar gembira bahawa anaknya akan bertemu dengannya, ya. Dan anak dia yang besar sekali, tuan-tuan, yang berada di negeri Mesir itu, dia ni tak mahu balik. Sebab apa? Tak mahu balik peringkat yang kedua. Kemudian lepas berlakulah betul-betul bertemu sungguh dengan Nabi Yusuf, dan dia ingat perjanjian dengan ayah dia bahawa kalaulah tahu balik Bunyamin bersama, dia tak boleh balik. Maka dia pun duduk situ. Lalu mereka semua ni, tuan-tuan, baliklah ke negeri Kanaan, kecuali Nabi Allah Yusuf lah, tuan-tuan semua, ya. Disebutkan riwayat daripada Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Ada perbahasan pada ayat idhabu biqamisi, bawagilah bajuku ini, campakkanlah pada muka ayah kita akan celik kembali. Dikata fa inna Namruz al-Jabbar. Namruz ni, tuan-tuan, raja yang zalim yang telah membakar Nabi Allah Ibrahim. Lamma alqa Ibrahim finnar, ketika mana dia campak Nabi Ibrahim masuk dalam api, masa tu turunlah malaikat Jibril alaihi salam bawa baju dari syurga. Dipakaikan baju itu dan diletakkan Nabi Ibrahim dalam macam satu bekas lah ni Jibril, ya. Wa qa'ada ma'ahu, dan Jibril duduk dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fakasa Ibrahim, kemudian lepas berlaku peristiwa terbakar ni, tuan-tuan, ni ikut riwayat Al-Wahidi. Dia kata apa? Nabi Ibrahim pakaikan baju itu pula kepada Nabi Allah Ishaq. Nabi Ishaq pakaikan pula kepada Nabi Allah Yaqub. Nabi Yaqub pakaikan pula kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Faja'alahu fi qasabatin min fiddah. Wa'allaqaha fi unuqihi fa'alqa fil jubbi wal qamisu fi unuqihi. Maksudnya sewaktu Nabi Yaqub sewaktu Nabi Yusuf dicampak dalam telaga ni, tuan-tuan, baju tu sudah ada bersama-sama dengan dia, ia telah digantung oleh ayahnya Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Baik. Apabila unta rombongan anak-anak Nabi Yaqub ni keluar dari negeri Mesir, balik ke negeri Kanaan di Palestin, di negeri Syam sana. Palestin itu, tuan-tuan, negeri yang comel, ya. Sebenarnya Palestin negeri yang comel, negeri yang subur, ya. Comel punduk dia, subur punduk dia, ada kelebihan. Sebab itulah, tuan-tuan semua tengok bumi Palestin, kata tuan, gilah ke mana Ariha, ke mana-mana, tengok buah-buah dia, alhamdulillah. Hatta buah kemur dia pun besar, tuan-tuan. Saya rakyat ke tuan-tuan semua tidak pelawak lah. Saya pergi ke Palestin, saya pergi menjelang Ramadan. Saya berpuasa di Palestin 2-3 hari, belum puasa 2-3 hari. Saya tengok buah kurma Maryami dia, tuan-tuan. Kalau orang kata tak berlawak, 3 eci. Dekat dengan 3 eci, ya. Ibu jari kita ni, panjang ibu jari kita ni, buah kurma dia ada lebih panjang dari ibu jari ni.
Dan besar lagi pada ibu jari kita, manis tuan-tuan semua. Tu kurma Bunyami, kurma Maryami, subuhnya bumi Palestin. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, silalah ziarah ke bumi Palestin ini ya. Kita boleh pergi ke Palestin, tak boleh pergi ke Israel. Pasport kita tak boleh pergi ke Israel, boleh pergi ke Palestin. Sebab itulah kerajaan tak marah pergi ke Palestin. Pergi ke Israel tak boleh. Nah, dah. Nabi Yaqub anak baik. Selepas anak-anak dia bertolak balik dari negeri Mesir, balik mari ke negeri Kanaan ni, ke Palestin ni tuan semua. Nabi Yaqub berkata kepada orang yang berada bersama dia, di kalangan anak cucu dia dan kaum dia, dia kata, inni la ashummu raihata Yusuf wa qamisah. Dia kata, la ni aku terhidu bau Yusuf dan juga bau baju Yusuf. Baju Yusuf, baju yang dia pakaikan kepada Yusuf sebelum Yusuf dicampurkan ke dalam telaga tadi. Kalaulah kamu tidak menisbahkan aku ni kepada orang yang celaru pemikiran. Maknanya tuan-tuan semua, Nabi Yaqub kata, kalau mu percaya aku ni fikir aku tidak selaru, fikir aku ni molek, kamu percayalah cerita aku. Tapi kalau mu kata aku ni fikir aku berselaru, mu tidak percayalah. Tapi Nabi Yaqub kata, inni la ajidu. Aku hari ni aku sudah mendapati, aku sudah merasai la ajidu riha Yusuf. Ya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia kata, hajat rih, angin yang bertiup itu, fahamalat rih, angin tak dibawa riha qamis Yusuf. Mana bawa sekali angin yang bawa baju Nabi Yusuf. Maknanya bau Nabi Yusuf ni tuan-tuan semua ya. Bau baju Nabi Yusuf itu bertiup ke arah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa bainahuma masiratu 8 layalin. Kata Ibnu Abbas, di antara negeri Mesir dengan negeri Kanaan, Palestin, yang mereka berada ni tuan-tuan semua, kalau kita jalan, jarak dia selama 8 malam perjalanan. Ni tuan-tuan semua ya. Sejauh ini ni boleh hidup bau, dia kata tak dapat tidak mesti mendapat inayatun rabbaniyah. Mendapat satu tumpuan daripada Allah Subhanahu wa taala bui kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, yakni ta'yidun ruhaniyun amiqul idrak. Satu perasaan dalaman rohani yang begitu kuat yang dapat dihidu oleh Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi mereka, Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, tuan-tuan semua, hidu bau Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ni semua dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala lah. Dia kalau kita tengok kepada sejarah lah, ni pada anggapan saya ni, bukan anggapan para ahli tafsir. Kalau kita tengok kepada sejarah, hak adalah ni. Dia Madinatu Yusuf, ditulis Madinatu Yusuf, bandar Nabi Yusuf ni tuan-tuan, berada di Al-Fayyum. Al-Fayyum maknanya satu bandar dekat dengan tak jauh daripada Tasik Qarun. Tasik Qarun. Kalau kita nak pergi ke Istana Qarun di bandar Al-Fayyum, kita akan bertemu dengan satu bandar. Nama dia Madinatu Yusuf. Dinamakan bandar Madinatu Yusuf. Kemudian tuan-tuan semua, dari Madinatu Yusuf, kalau nak pergi ke Palestin, kalau jalan kita lah ni yang mau cerita jalan lah ni dulu, apa tak lalu ke mana? Dia kena menyeberangi terusan Suez. Mana dulu tak ada terusan lah. Zaman Nabi Yusuf mula terusan Suez ni tak ada, Suez ni baru. Terusan Suez ni tuan-tuan menghubungkan di antara laut di sebelah bawah ni, Laut Merah ni tuan-tuan, menghubungkan dengan Laut Mediterranean di sebelah atas. Lah ni bila laut putih setakat ni, hak ni duduk sebelah ni, tengah ni Mesir gali. Mesir gali dia buat nama terusan Suez. Baik, dia buat pitih kat tu tuan-tuan. Nak lalu kat tu, maka kapal tu kena pilot Mesir yang bawa. Nakhoda Mesir yang bawa, dia kena bayar. Kemudian tuan-tuan semua, dulu boleh mengikut atas darat. Kalau dia pergi kat ni, sapalah kepada negeri Palestin, dia akan jumpa dengan semenanjung Sinai. Ya, maknanya daripada Mesir, Madinatu Yusuf, pergi kawasan Qahirah, kemudian pergi ke terusan Suez. Kalau kita lah ni, pergi ke terusan Suez,
kemudian pergi ke semenanjung Sinai, kemudian sampai ke Bandar Arish. Arish pun sampai dah. Sampai pula ke Bandar Rafah. Rafah ni tuan-tuan sepadan dengan Rafah Palestin, Rafah Mesir. Ada dua Rafah ya. Pagar duduk tengah. Pagar keselamatan antarabangsa duduk tengah. Masuk Rafah, masuklah negeri Kanaan. Tu kalau ikut plan kita learn ni dah. Bukan plan zaman Nabi Yusuf ni. Amal cerita ni plan zaman kita learn ni. Lapai malai pun benar Sabah merentasi padang pasir tuan-tuan semua dah. Learn ni padang pasir. Dulu wallahu alam. Kalau ikut kepada sejarah tuan-tuan semua dulu pun comel. Bagaimana zaman kalau tengok Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dilukis kembali berdasarkan kepada riwayat-riwayat hadis yang dikumpulkan oleh pengusaha muzium Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ada satu muzium di Mekah, nama dia Muzium Assalamu alayka ayyuhan nabi. Tuan muzium ni dia telah menghabiskan duit sewaktu pergi melawat sebanyak 130 juta rial Saudi mengumpulkan semua maklumat-maklumat berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia terjemahkan dalam bentuk teknologi moden. Dia buat satu bilik video tayangan dan dia letakkan di situ bagaimana Madinah di zaman Rasulullah. Masjid duduk sini, kebun orang ni duduk sini berdasar kepada hadis ya. Rumah Nabi duduk sini, rumah Abu Bakar Umar duduk sini. Dia lukis kembali dengan kebun tu, kebun ni kita dapati kota Madinah ni tuan-tuan, kota yang kota yang hijau seperti mana tempat kita lah, penuh dengan pokok kayu kayan dan sebagainya. Itu gambaran zaman dahulu yang diterjemahkan balik oleh Syekh Dr. Nasir Zahrani dalam usaha dia membuat satu pusat pameran bernama Assalamu alayka ayyuhan nabi. Baik tuan-tuan. Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, anak dia bertolak balik dari Mesir pergi ke bumi Kanaan ya. Baik. Kata Nabi Yaqub, dia kata ya waktu ni apa ni, dia kata walamma fasalatil 'iru qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun qalu tallahi innaka la fi dhalalikal qadim. Anak Nabi qala, berkata orang yang ada di majlis Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam ya. Orang yang duduk dengan Nabi Yaqub kata aku hidup bau Yusuf. Kata orang ramai duduk situ, dia kata wallahi innaka la fi khata'ikal qadim. Ya demi Allah, dia kata wahai Nabi Yaqub, kamu ni berada dalam kesalahan kamu yang lama. Ya kamu rasa mu akan bertemu kembali dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mu rasa mu akan jumpa dengan Nabi Yusuf. Yusuf sudah tidak ada. Mu pada pandanganmu wahai Yaqub, mu kata bahawa Yusuf hayyun yurzaq. Mu rasa bahawa Yusuf masih hidup, diberi rezeki oleh Allah. Mu harap mu jumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kata ulama, ini kerana kasihnya Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub alaihi salam, sehingga tidak boleh menerima akan kehilangan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. La tansahu, dia tidak melupakan Nabi Yusuf ni buat selama-lamanya. Baik. Dia katalah kepada keluarga dia ni, aku dapat hidup bawa Nabi Yusuf. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Maka tuan-tuan dikasih semua, ketika mana sampainya rombongan. Rombongan. Falamma anja al-bashiru, ketika mana sampainya rombongan yang membawa khabar gembira, bawa baju Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Bila marinya khabar gembira, fahinama wasala al-baridu wa huwa ibnuhu Yahuza. Anak dia bernama Yahuza ni tuan-tuan, yahmilu qamisa Yusuf. Wak mari bawa baju Yusuf. Rayak berita gembira di sini mubasyiran lahu bi baqaihi hayyan. Dia rayak khabar gembira bahawasanya wahai ayah, ini baju Yusuf dan Yusuf masih hidup, dia dan Bunyamin. Ni ayah pertama khabar gembira. Iaitu ni ayah baju Yusuf
Dia khabar gembira kepada Yusuf bahawasanya khabar gembira kepada Nabi Allah Yaqub wa Yusuf ni masih hidup. Ni baju Yusuf yang bagi ayah. Wa alqahu ala wajhihi fartadda basira. Lalu dia pun tua-tua semua, alqahu maknanya dia capuk. Kalau kita tak capuk kalau kita tak. Nah, ni sapulah. Sapu di muka Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Maka ya'ti basira. Ya'ti basira. Dengan sendiri tua-tua semua, fartadda basira. Kembalilah semula penglihatan Nabi Allah Yaqub alal faur. Maknanya fanqalaba fauran basiran kama kana. Letak baju Yusuf letak Nabi Yusuf baju Yusuf di wajah Nabi Yaqub, maka mata hak tak nampak ni tua-tua fartadda basira, segera nampak. Min syiddatil farahi, boleh jadi kerana dia ni terlalu gembira ya. Ada seorang ulama bernama Suddi. Qala as-Suddi rahimahullah, innama jaa bihi ay Yahuza bin Yaqub li'annahu huwa alladhi jaa bil qamisi wa huwa mulattakhun bidabin kadhib. Fa ahabba an yaghsila dhalika bihadha fajaa bil qamisi fa alqahu ala wajhi abihi wa raja'a basira. Tuan-tuan, as-Suddi mengatakan bahawa kenapa anak dia bernama Yahuza yang bagi baju kepada Nabi Allah Yaqub? Sebab cerita dia, sewaktu Nabi Yusuf dicampur dalam telaga dulu, dia balik baju dilumurkan dengan darah haiwan yang palsu. Kita semua tahu cerita daripada awal lagi kan? Siri ketiga lebih kurang begitu. Yang bawa balik baju palsu ni, ketua pelawak dia ialah Yahuza. Yahuza anak Nabi Yaqub. Ayah ni betul, baju Yusuf, bukti Yusuf dimakai oleh serigala. Hari ni kata Sudi, dia kata, yang bawa balik baju Nabi Yusuf ni adalah anak dia juga bernama Yahuza. Dia beritahu khabar gembira kepada ayah dia, Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan sekalian, yang bawa khabar gembira pun Yahuza juga. Seolah-olah kata ulama, dia nak basuh kesalahan yang lama dengan kesalahan yang baru. Maknanya, dialah yang menduka citakan Nabi Allah Yaqub. Hari ini dia pula yang menggembirakan Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Rasa menyesallah tuan-tuan. Ingat lagu mana berkali, ayah dia ni seorang Nabi. Nabi-Nabi ni tidak pelawak tuan-tuan sekalian. Nabi-Nabi ni tidak pelawak. Dia tak pelawak. Nabi-Nabi ni, mimpi dia pun wahyu lagi. Macam mana nak kata Nabi-Nabi ni pelawak? Nabi-Nabi ni pelawak tuan-tuan sekalian. Dia pelawak ni perangai orang tidak siqah. Pelawak-pelawak ni perangai orang tidak siqah. Sebab tu dalam ilmu hadis, siqah, kepercayaan ni tuan-tuan, dia mempunyai sifat. Dia mempunyai orang panggil credibility yang tinggi. Nak boleh ke ulama kata hadis ni hadis yang sahih. Walaupun begitu, dia seorang manusia. Kita tak kata dia pelawak tuan-tuan, tapi sifat dia tu, sifat yang dikaji tu terlalu tinggi akan rijalul hadis. Jangan pertikaikan semua siapa kata boleh jadi sahabat, boleh jadi juga perawi-perawi hadis yang besar tu pelawak. Dia bukan sepuah kita tuan-tuan semua. Ada sifat-sifat dia. Kalau kita ni kecek dua patah, orang tahu dah pelawak puak kita. Kecek dua patah, tahu dah pelawak. Tapi puak dia ni orang menilai kejujuran rijalul hadis, ahli-ahli hadis tu tuan-tuan semua, sampai ke tahap ni sifat thiqah dia 1, 2, 3, 4. Penilaian dia begitu tinggi. Kita ni orang kelih, cara kita orang tak terima. Dah setengah-setengah orang tu. Muka pelawak puduk kita, mengapa puduk kita. Kadang-kadang kecek tu banyak riwayat otak kita daripada riwayat hadis Nabi. Riwayat hadis Nabi kita tak cara. Riwayat hadis Nabi tak cara. Sandaran Al-Quran kita tak cara. Bila kata, marilah ayat dengan hadis Nabi. Yang berkata tu golongan Pak Wahab yang mengajar baca hadis, baca Quran. Kita ni bawah otak guru kita. Apalah tuan-tuan kecil. Orang baca Quran dengan hadis Nabi, tuan-tuan semua, terimalah. Ya, kita balik kepada pangkal kita, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dok kecek waktu dalam YouTube kata, orang kapur tak perlu pada dalil.
Tuan-tuan semua, apa salahnya kalau kita tahu kita bawa dalil kepada orang kampung? Tak salah pun kita baca. Memang mereka tak pandai. Takkan awak nak tak dia tu bodoh semua. Bagilah kita bagi dalil. Kita baca Quran, tafsir Quran. Ulama kata ni pelajaran dia. Kita baca hadis Nabi, ini pelajaran dia. Hak tak cerita dalil pun tak apa. Tapi tuan-tuan, biar kita tanya. Kalau kita teruk selagi, ustaz kata gitu tu mana dalilnya? Ambo nak tahulah berasa duk mana. Betul tak? Supaya kita subulus salam. Kita subulus salam, dia mari hadis waktu bi hukum. Maknanya hukum yang ada dalil, hadis dalilnya, hadis duduk di sana. Banyak lagi kitab-kitab yang lain bab-bab fiqh. Bila orang minta dalil, dia kata, apa dia ni sekian. Tok Kenali tak bagi dalil, dia kata, betulkah begitu? Aku Tok Kenali bagi dalil banyak pada orang lain lagi. Cuma dia bagi dalil dengan bila diminta untuk anak-anak murid dia dan sebagainya. Apalah salah tuan-tuan ya. Kita ni kena bertapis sikitlah berkecek tu. Jangan duk boros sangat ya. Betul, follower kita ramai, yang mendengar tu ramai, betul lah tuan-tuan. Baguslah kita pun sokong. Bila kita ada squad media yang pandai untuk olah video, memang orang tertarik banyak. Tapi kadang-kadang kita bahaya nak cerita ke tuan-tuan sikit lah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita yang tidak ada asas pengajian agama daripada awal. Bila kita baru nak kenal dunia ilmu agama, kadang-kadang kita terpedaya dengan orang. Itu masalah, ya. Terpedaya dengan orang. Kita nak tengok, tuan-tuan, jangan bila kita belajar, jangan ada perasaan fanatik. Ta'assub kepada mana-mana guru. Ambo tuan-tuan tak? Jangan dengar ambo seorang mengajar. Jangan. Ambo tuan-tuan dengar ustaz lain, tuan-tuan dengar. Kalau ambo tak betul hak ambo, tuan-tuan bertanyalah kepada guru ustaz yang lain. Jangan tuan-tuan fanatik. Kalau tuan-tuan fanatik, orang tak betul dengan kita semua salah belaka, teruk tuan-tuan sekalian. Itu memang teruklah cara pengajian kita teruk. Anda tidak akan dapat ilmu kalau anda mempunyai pemikiran yang sedemikian. Tak boleh. Sebab tuan-tuan semua, ilmu tu anugerah ilahi. Amba suka tengok kalau benda pelik, amba akan cari dalil duduk mana. Kalau benda pelik, amba akan cari duduk mana dalil dia. Sama seperti dalam masyarakat Melayu. Ni contoh sahaja ya. Kemarin amba pergi solat jenazah sahabat amba meninggal. Dia perempuan, dekat kakak lah. Dia bekerja di Yayasan Kelantan Darul Naim. Nama dia Hajjah Yuhainiyah binti Ismail. Seorang yang baik, minat beragama, berpakaian hidup dengan cara agama. Alhamdulillah, amba pergi ziarah dia pagi mari, amba pergi solat jenazah dia, amba iringi jenazah dia ke tanah perkuburan, amba balik setelah siap dikebumikan. Dia suka panggil kita mengajar. Kita mengajar di pejabat dia habis 2 butir kitab. Satu kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, ada hadis, ada dalilnya di sebelah bawah. Kemudian tuan-tuan, ada satu kitab akidah perisai bagi sekalian mukallaf. Bila rahimahullahu ta'ala, Allah ta'ala merahmati dan mengampuni sahabat saya, Allah al-marhumah Hajjah Yuhainiyah binti Ismail. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amalan yang dibuat oleh al-marhumah. Baik tuan-tuan sekalian, sewaktu amba solat jenazah dia, kepala mayat perempuan di sebelah kanan. Itu amalan tepat kita, kepala jenazah perempuan di sebelah kanan. Manakala kepala jenazah laki-laki, orang Melayu kita letak di sebelah kiri. Saya cuba mencari di manakah puncanya yang menjadikan jenazah laki-laki kepala dia ke kiri. Ada atau tidak hadis yang menyebut sedemikian? Itu yang kita duk tanya. Kenapa pelik? Setahu saya lah dalam kitab fiqh Islami, tak silap saya, dia menyebut kepala orang tanya, kepala waktu letak solat jenazah ni semuanya ke sebelah kanan. Kenapa mari letak di sebelah kiri? Di mana asalnya? Di mana dalilnya? Sebab nak cari benda tu, pasal kita tak puas hati tuan-tuan. Amba pernah waktu baik di Masjid Langgar, isu letakkan bagaimana kedudukan jenazah semasa solat jenazah.
Bila kita waktu pihak ni, ada satu orang, dia photostat beberapa buah kitab, dia letak atas meja hamba. Dia tak sejumpa dengan hamba. Dia letak, dia kata amalan di Kembojanya dalam kitab sebut begini. Amalan hak ni begini. Amalan semua ni tuan-tuan, hamba tidak jadikan satu hujah. Sebab kita nak tahu, mari mana cerita dia letak pala hak ni kanan, hak ni kiri. Apakah tak boleh letak di sebelah kanan belakang? Sebab kita temu riwayat yang menyebut tentang kedudukan solat jenazah. Kalau jenazah laki-laki, kita duduk di bahagian dada. Kalau jenazah perempuan, duduk di tengah-tengah jasad perempuan, ya, jasad si mati tadi. Tapi kepala kiri kanan, bila kita cari, saya tak jumpa. Tapi ada seorang sahabat saya bagi khabar pada saya, dia kata bertemu dalam kitab tasawuf. Tak jumpa daripada tempat-tempat yang kita bahaskan biasa ni. Apa pun tuan-tuan, kita belajar ilmu ni begitulah, ya. Sebab tu Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, dari awal lagi dia kata kepada anak, kepada orang kampung dia kata kalau mu tak kata aku nyanyi, kalau ni aku hidup baru. Dia para nabi ni dia ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan semua dak. Kita nabi-nabi diajar. Kita ni umat Nabi Muhammad. Ada gapo nak buat, kita balik kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab tu hamba tuan-tuan, pengurusan jenazah, kalau hamba yang mengurus, pengurusan jenazah cukup simple. Tidak ada apa-apa kesulitan, apa-apa kerumitan. Cara pengurusan kita, pengurusan yang paling simple. Hatta bagi duit pada orang semaya pun, kalau hamba di kampung, hamba tak suka benda tu dibuat. Sebab kita sama-sama sekampung, tak perlu modal pun tuan-tuan. Kita semaya jenazah sama-sama kita. Dia kata tak boleh ustaz, dia nak sedekah. Sedekah apa di saat dia sedih? Lepas ni sedekah lah, kamu nak sedekah berapa ribu pun. Jadi kita tuan-tuan semua, kita kena balik kepada Rasulullah. Carilah mana-mana dalil yang kita ada. Berguru ni biar bertahap. Mula-mula boleh tahu. Lama-lama naik sikit lagi. Nak tahu punca bagaimana? Macam kita ngaji kitab fiqh lah. Fiqh kita belajar kelas bawah setakat tahu hukum. Naik sikit lagi tuan-tuan sekalian, tahu pula mana dalil dia. Bukannya satu tempat kita belajar. Begitulah keadahnya, ya. Ni zaman kita kalau minta dalil, dia gelar pula. Orang minta dalil ni, orang ni puak-puak Wahabi dan sebagainya. Masya Allah tuan-tuan. Alangkah dangkalnya pemikiran orang-orang yang tidak terbuka pemikiran dalam kita mempelajari ilmu. Bagi kita ilmu semakin luas, ilmu Allah semakin luas, ya. Baik. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Lalu mereka berkata, Nabi Yaqub berkata, Alam aqul lakum, tidakkah aku bagi tahu kepada kamu? Nabi Yaqub berkata kepada anak-anak dia, cucu dia, orang yang berada di sekeliling dia, Alam aqul lakum, tidakkah aku kata kepada kamu, sewaktu kamu nak pergi ke negeri Mesir, izhabu ibhasu, pergi ke Mesir tu mencari Yusuf. Fatahassasu min Yusufa, mencari Yusuf. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Sebab aku tahu dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata balik Yusuf mari kepada aku. Allah Ta'ala sebut wahyu kepada aku. Itulah perasaan aku. Baik. Inni a'lamu minallah ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu atas wahyu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Makna aku lebih tahu daripada kamu. Tuan-tuan semua, Nabi Yaqub lebih tahu daripada anak-anak dia. Jadi kita pun sama. Atas kita ada orang lebih tahu. Atas orang ni ada orang lebih tahu. Atas orang lagi ada orang lebih tahu. Atau ulama besar, ulama a'immah arba'ah lebih tahu. Para sahabat Nabi yang alim lebih tahu. Balik kepada Nabi, Nabi lebih tahu. Nabi tahu daripada mana? Daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita semua. Kadang-kadang setengah-setengah orang ni tuan-tuan, pemikiran kita ni tak balik kepada konsep yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya? Hamba tak erti tasawuf tuan-tuan. Tapi hamba tengok ada seorang yang mengajar. Dia kata, kita baca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Kita hadiahkan kepada Naubah.
Naubah ni dia kata wali yang menjaga kawasan ni. Kalau wali ni tak suka, maka berlakulah huru-hara, berlakulah belaga kereta ke gapo-gapo di kawasan itu. Kalau benda tu hak molek, misalnya barang lekat di China, kita baca bismillah 41 kali hadiah pada wali Naubah, maka wali Naubah khija. Wali Naubah pak kita ni khija dengan wali Naubah di China tu tuan-tuan. Maka lepaslah projek kita China untuk atas mari sini. Tuan-tuan semua, siapa dia ajar lagu tu? Maaflah, kita hamba tak erti tasawuf. Tapi bagi hamba akidah dengan syariah, bagi hamba benda tu tidak munasabah. Sebab tuan-tuan semua, Allah Subhanahu wa taala an-nafi' wad-dar. Allah tak wakilkan kuasa dia kepada sesiapa. Allah tak wakilkan kuasa dia kepada mana-mana orang. Allah Taala dia ya innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia ada malaikat dia. Kenapa kita letakkan kuasa kepada orang sekian-sekian sampai gitu lalu? Ngajar tu ngajar juga. Memang sedap cerita pelik ni tuan-tuan. Orang Melayu dia minat pada cerita-cerita pelik. Tapi cerita pelik diterima oleh akal ataupun tak diterima oleh akal. Cuba kita mikir, tengok. Akal kita dipadukan dengan hukum-hukum ilahi. Dengan hukum Al-Quran, dengan hukum hadis Nabi SAW. Ada ke tak cerita lagu tu? Oh, Ustaz Saibu dia tidak alim tasawuf. Walau kita sehebat mana pun tasawuf kita tuan-tuan, dia tak boleh bercanggah dengan syariat ilahi. Tak boleh bercanggah dengan akidah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau benda bercanggah dengan Rasulullah, maka tak betul lah hak kita. Macam ada hamba Allah, dia jawab masalah, orang tanya, apa hukum mani safa? Dia pun jawab, dia kata, mani safa duk gigi apa agak, dia kata, nu hak mani telanjang di kolam renang nu lagi berat masalah. Kenapa kita nak qiyas ma'al farik? Kenapa kita nak qiyas benda yang tidak sama? Mani safa melibatkan ritual keagamaan, melibatkan soal akidah. Orang mandi pakai seluar sandal saja di kolam renang, dia bukan melibatkan soal kepercayaan. Itu soal salah laku dengan hukum fiqh. Tapi ini melibatkan akidah, bahawa di sana ada bulan Safar, ada bala. Itu salah. Orang bahas dari segi pegangan akidah, bukan bahas dari segi perbuatan luaran. Kalau kita nak bela pun tuan-tuan, belalah dengan cara yang betul, cara yang waras, supaya orang ramai tidak terkeliru. Betul jawapan kita orang yang popular didengari, tapi kita orang yang belajar sikit sebanyak, kita boleh menilai. Kenapa nak lari punca? Jangan kita ta'assub kepada orang, kita menilai pun tidak betul. Itu salah tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita kena berlaku adil dalam penilaian kita, ya. Baik. Jadi Nabi Yusuf alaihi salat, baju Nabi Yusuf sampai ke Nabi Yaqub. Nabi Yaqub kata, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Inni a'lamu. Aku lebih tahu. Aku tahu. Aku tahu sebab Allah Subhanahu wa taala bagi wahyu kepada aku benda yang kamu tidak mengetahuinya. Wahai anak-anakku sekalian. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Berkata anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam, wahai ayahku, dia kata, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, wahai ayah kami, mintalah ampun bagi kami akan dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Yaqub kata, insya-Allah aku akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di masa akan datang. Kerana Tuhanku Maha Pengampun, menutupi segala dosa-dosa dibuat oleh kita, dan Tuhanku juga Rahimun bil ibad. Dianya amat mengasihani kepada hamba-hambanya. Maka tuan-tuan yang dikasihi sekalian, nak sebutkan di sini bahawasanya kita kembalilah, ya, percaya kepada wahyu ilahi seperti mana Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam yang mengatakan bahawa tuan-tuan sekalian, dia lebih tahu daripada anak dia, lebih tahu daripada orang sekitar dia, sebab Allah Subhanahu wa taala bagi wahyu kepada dia. Baik tuan-tuan sekalian, sambung lagi cerita kita ayat 99. Pada esok hari itu, pertemuan Nabi Allah Yusuf dengan ayahandanya pula Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua di dunia dan juga di akhirat. Pesanan saya untuk pendengar-pendengar saya, bergurulah dengan ramai orang. Jangan berguru dengan
satu orang, ya. Berguru dengan ramai orang ni tuan-tuan, kita akan beruntung. Kita mendapat ilmu dari guru sana, dari guru sini. Saya tak ramai tok guru, tapi saya belajarlah sikit sebanyak. Waktu di Mesir saya belajar sikit. Waktu di Arab Saudi, di universiti ada guru kita. Di Masjid Al-Haram ada guru kita. Pergi dengar hadis ni sikit, pergi dengar sirah Nabi sikit. Pergilah tuan-tuan duduk berguru tiap-tiap malam di Masjid Haram. Sekadar mana masa diizinkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan kita bersikap dengan pemikiran yang terbuka. Jangan kita ni tuan-tuan semua fanatik dengan seorang manusia sahaja. Mudah-mudahan kita ni lebih terbuka, kita boleh terima. Mana-mana tahu tuan-tuan, orang lain dah terima begitu lama pemikiran mereka, tapi kita ni duduk masih di tempat yang tidak bergerak. Itu rugi tuan-tuan dikasih semua. InsyaAllah dari Jumaat yang mulia ni pesanan saya, perbanyakkanlah berselawat kepada Nabi SAW dan bacalah kitab suci Al-Quran, surah Al-Kahfi pada hari ini. Mudah-mudahan Allah akan menerangi kehidupan kita dengan suluhan wahyu Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, tak baik kelemahan diri saya sendiri. Bertemu lagi pada malam ini di ruangan Sabdaan Junjungan. Saya nak sambung malam ni tajuk berkenaan dengan masa lagi, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأهل بيتنا ولأصولنا ولفروعنا ولمن ينتسب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.